Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua calon SCPM yang mengambil mata pelajaran ekonomi, semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya Cikgu Azhan bin Ali, guru ekonomi di SMK Tumpat, Kelantan. Saya akan berkongsi dengan pelajar-pelajar tentang satu tajuk yang kerap ditanya dalam peperiksaan bagi kertas ekonomi 1, iaitu permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran di dalam bab 2, iaitu pasaran barang dan harga. Sebelum kita menganalisis dengan lebih jauh, terlebih dahulu, cikgu ingin memfokuskan beberapa kesalahan umum pelajar-pelajar dalam menandakan simbol kelok yang tepat. Kadang-kadang para pelajar cuai atau terlalu mengejar masa membina kelok sehingga alpa dengan kesalahan-kesalahan semasa melakar dan menandakan simbol kelok sehingga menjejaskan markah pelajar. Berdasarkan Rajah 1, terdapat kesalahan pelajar berkenaan dengan perubahan harga dan kuantiti apabila berlaku peralihan kelok permintaan ke kanan. Kesalahannya ialah pelajar-pelajar melakarkan kelok melibatkan perubahan harga dan kuantiti. Berdasarkan Rajah 2, menunjukkan perubahan yang betul, iaitu hanya berlaku kenaikan dalam kuantiti manakala harga tidak berubah apabila berlakunya peralihan kelok sama ada ke kiri atau ke kanan. Kesalahan seterusnya ialah pada Rajah 3, pelajar-pelajar tidak meletakkan nama kelok permintaan pada kelok permintaan. Manakala pada Rajah yang keempat, pelajar-pelajar gagal meletakkan nama paksi bagi harga dan kuantiti. Ini menyebabkan pelajar-pelajar gagal mendapatkan markah, terutamanya dalam melakar ataupun melukiskan kelok. Kesalahan berikutnya ialah yang kita boleh kongsi pada hari ini, iaitu pelajar-pelajar yang saya kasihi. Pada Rajah 5, pelajar-pelajar masih lagi keliru atau tertukar nama kelok yang betul bagi kelok permintaan atau simbolnya DD dan kelok penawaran atau simbolnya SS. Kesalahan-kesalahan seperti ini menyebabkan pelajar-pelajar gagal mendapatkan markah untuk kelok dan berkemungkinan para pelajar juga tidak mendapat markah dalam huraian. Kerana berdasarkan huraian, pelajar-pelajar mestilah merujuk kepada kelok. Pelajar-pelajar yang saya kasihi, info yang seterusnya yang kita boleh kongsi pada hari ini ialah info yang teramat penting bagi semua pelajar ekonomi dalam bab 2, iaitu semasa melukis kelok. Pelajar-pelajar harus membezakan perubahan permintaan, perubahan penawaran dan perubahan keseimbangan pasaran. Kesalahan melukis kelok akan menjejaskan lakaran kelok dan huraian. Cikgu akan memberikan beberapa contoh soalan yang menunjukkan perbezaan permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Cuba lihat soalan yang dipaparkan di skrin. Iaitu pertama sekali ialah perubahan kelok permintaan. Contoh soalannya ialah dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan ke atas kelok permintaan ceteris paribus. Bermaksud ceteris paribus di sini ialah faktor-faktor lain tidak mempengaruhi. Sekiranya yang pertama, kerajaan memberikan bonus kepada kaki tangan awam. Dan yang kedua, harga barang pengganti turun. Ini melibatkan perubahan kelok kelok permintaan.
Soalan yang kedua yang melibatkan perubahan keluk penawaran. Contoh soalan yang boleh kita kongsi pada hari ini ialah dengan menggunakan gambar rajah. Huraikan kesan ke atas penawaran getah sekiranya upah buruh di ladang getah meningkat dan yang kedua kerajaan memberikan subsidi baja kepada pekebun kecil getah. Soalan ini hanya melibatkan perubahan keluk penawaran. Dan fokus kita yang ketiga ialah perubahan keseimbangan pasaran. Contoh soalan yang kita boleh kongsi pada hari ini ialah penyelidikan kesihatan telah meyakinkan pengguna bahawa pengambilan susu kambing adalah lebih sihat daripada pengambilan susu lembu. Dengan berbantukan dua gambar rajah yang berasingan, terangkan perubahan tingkat keseimbangan bagi pasaran lembu dan perubahan tingkat keseimbangan bagi pasaran kambing. Jika citarasa pengguna berubah ekoran daripada penyelidikan tersebut. Jadi berdasarkan kepada soalan yang ketiga, pelajar-pelajar harus melakarkan atau membina keluk keseimbangan pasaran. Baiklah pelajar-pelajar, di sini cikgu akan memberikan satu contoh soalan yang melibatkan perubahan keseimbangan. Cikgu akan memberi panduan dan contoh keluk dan bagaimana menghuraikan keluk tersebut. Ini akan membantu pelajar-pelajar menjawab soalan nanti. Contoh soalannya ialah pertambahan bilangan pelajar dan peningkatan harga kertas telah memberikan kesan kepada keseimbangan pasaran bagi buku teks ekonomi. Dengan menggunakan gambar rajah, terangkan kesan kepada keseimbangan pasaran buku teks ekonomi sekiranya perubahan permintaan adalah lebih besar daripada perubahan penawaran. Jadi kehendak soalan di sini ialah pelajar-pelajar, kehendak soalan di sini ialah pelajar-pelajar mestilah melukis keluk keseimbangan pasaran. Dan kehendak soalan di sini ialah pelajar-pelajar mestilah melukis dua keluk keseimbangan. Contoh huraiannya ialah, baiklah pelajar-pelajar, berdasarkan gambar rajah yang cikgu paparkan di atas, para pelajar hendaklah melukis gambar rajah keseimbangan pasaran. Berdasarkan gambar rajah dipaparkan, para pelajar hendaklah menghuraikan rajah seperti panduan yang diberikan, iaitu melibatkan keseimbangan asal, proses dan kesan. Item-item yang terdapat dalam proses kebiasaannya terdiri daripada peralihan keluk, isi tersirat dan keseimbangan baru. Keseimbangan asal pada EO apabila keluk permintaan DO bersilang dengan keluk penawaran SOSO pada harga PO dan kuantiti QO. Pertambahan pelajar akan meningkatkan permintaan terhadap buku teks. Itu merupakan isi tersirat. Jadi pelajar-pelajar perlu menulis isi tersirat ini untuk mendapat markah. Seterusnya huraian kita ialah keluk permintaan buku teks beralih ke kanan dari DO ke D1, D1. Peningkatan harga kertas akan meningkatkan kos pengeluaran buku teks. Ini merupakan satu lagi isi tersirat yang perlu ada dalam huraian pelajar-pelajar. Seterusnya firma mengurangkan penawaran dan keluk penawaran beralih ke kiri dari SOSO ke S1, S1. Keseimbangan baru tercapai di I1 apabila keluk permintaan D1, D1 bersilang dengan keluk penawaran S1, S1 pada harga P1 dan kuantiti Q1. Kesannya, yang terakhir sekali ialah kesannya, harga buku teks meningkat dari PO ke P1 dan kuantiti buku teks meningkat dari QO ke Q1. Baiklah pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, dalam sesi pembelajaran di alam maya ini juga,
cikgu mahu berkongsi info yang dianggap penting juga, iaitu soalan berbentuk faktar. Apabila soalan berbentuk faktar ditanya dalam soalan, khususnya dalam peperiksaan STPM, pelajar-pelajar haruslah dapat membezakan antara fakta spesifik ataupun khusus dan fakta umum. Cuba lihat contoh soalan dan jadual yang cikgu paparkan ini. Okey, baiklah pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian. Dalam sesi pembelajaran di alam maya ini juga, cikgu mahu berkongsi info yang dianggap penting juga, iaitu soalan berbentuk fakta. Apabila soalan berbentuk fakta ditanya dalam soalan, khususnya soalan ekonomi STPM, pelajar-pelajar haruslah dapat membezakan antara fakta spesifik ataupun khusus dan fakta umum. Cuba lihat contoh soalan dan jadual yang cikgu paparkan ini. Berdasarkan jadual yang dipaparkan ini, cikgu akan asingkan antara fakta khusus dan fakta umum berdasarkan soalan yang ditanya. Iaitu soalannya, huraikan 5 faktor penurunan permintaan motosikal tempatan. Sekali lagi, cikgu beri pemberatan, huraikan 5 faktor penurunan permintaan motosikal tempatan. Jadi di sini, pelajar-pelajar haruslah memberi fakta khusus untuk mendapat markah bagi fakta yang diberikan. Iaitu yang pertama sekali ialah penurunan pendapatan pengguna, penurunan citarasa pengguna, kejatuhan harga barang pengganti, peningkatan harga barang penggenat, jangkaan harga akan turun. Itu merupakan fakta khusus yang pelajar dapat markah sekiranya pelajar-pelajar menulis fakta tersebut. Sebaliknya, berdasarkan soalan yang ditanya berkenaan dengan faktor penurunan permintaan motosikal tempatan, jika pelajar-pelajar menyatakan fakta umum, contoh yang cikgu paparkan di skrin ini ialah tingkat pendapatan pengguna, citarasa pengguna, faktor harga barang pengganti, faktor harga barang penggenat dan jangkaan harga. Itu merupakan fakta umum. Jika pelajar-pelajar menulis fakta-fakta tersebut, pelajar-pelajar akan gagal untuk mendapat markah bagi fakta. Okey. Cikgu akan memberikan 2 contoh fakta dan huraian yang dapat menjadi panduan kepada semua pelajar ekonomi. Contoh fakta pertama iaitu penurunan pendapatan pengguna. Adalah fakta spesifik untuk menjawab soalan faktor penurunan permintaan motosikal tempatan. Jika pelajar menjawab fakta umum seperti faktor pendapatan pengguna, maka fakta itu adalah tidak tepat. Maka pelajar-pelajar gagal untuk mendapat markah bagi fakta. Manakala huraiannya ialah pelajar-pelajar mestilah kaitkan dengan fakta, pelajar-pelajar mestilah kaitkan dengan kesan penurunan pendapatan pengguna, iaitu kuasa beli pengguna jatuh. Itu merupakan kombinasi antara fakta dan huraian untuk layak pelajar-pelajar mendapat markah penuh. Begitu juga hendaknya dengan fakta yang kedua dan fakta-fakta lain. Sekali lagi, untuk peringatan, untuk fakta khusus, pelajar-pelajar mestilah menjawab fakta khusus dan huraian berkaitan dengan fakta khusus. Biasanya fakta ataupun huraian itu merupakan kesan bagi fakta yang pelajar-pelajar tulis. Sekian sahaja pertemuan ini. Semoga bersua lagi untuk edisi slot seterusnya. Semoga huraian ini dapat membantu semua calon yang mengambil kertas ekonomi 1 di dalam peperiksaan STPM semester 1 2021 maupun ulangan STPM 2020 yang akan ditempuhi nanti. Untuk menempa kejayaan dalam hidup, pelajar-pelajar seharusnya mempunyai pengorbanan, keikhlasan dan
daya juang yang tinggi. Bagi pelajar Muslim khususnya, sudah tentu tidak dapat lari daripada keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.